Assalamualaikum. Dah lama kita tak berkongsi kan. So hari ni rasanya kita nak sambung berkongsi tentang tips kesihatan. Kerana dalam hidup kita ni kalau sehari kita tak berkongsi rasa macam ada benda yang kurang kan. Kalau sehari kita tak memberi ke arah kebaikan, rasa macam tak lengkap. Kan? So hari ni kita nak berkongsi tentang apa? Hari ni kita nak berkongsi tentang satu lagi makanan sunnah, iaitu madu. Ni nampak ni, madu 3 yang bersusun dekat depan Win ni. Kan macam cerita P.Ramlee kan. Okey, so hari ni kita nak berkongsi tentang madu. Bukan madu 3 ya, tentang madu. Okey, alright. So Win memang mengamalkan penggunaan madu. Alhamdulillah, dalam kehidupan sehari-hari memang mengamalkan madu sekurang-kurangnya 1 hari waktu pagilah sebelum kita buat apa-apa tu. Kita sebelum masukkan apa pun dalam perut kita, kita masukkanlah dulu madu dulu ya. Sebab kenapa Win cakap macam ni? Sebab Nabi ada berpesan tau. Ni Nabi pesan tau, bukan Win pesan tau. Nabi pesan, kata baginda, barang siapa yang memakan madu ataupun barang siapa yang berkumur-kumur dengan madu 3 kali dalam sebulan, nescaya dia tidak akan dihinggapi oleh penyakit berbahaya. Hebat tak dengan madu ni kan? Tak payah nak pergi buat rawatan mahal-mahal, hanya dengan berkumur-kumur dengan madu sahaja, insya-Allah kita tidak akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit yang berbahaya. So kita tahu sekarang ni terlalu banyak penyakit yang berbahaya di sekeliling kita, yang di luar kawalan kita, yang mana mungkin disebabkan oleh cara hidup kita, persekitaran kita dan pemakanan kita kan. Jadi itu di luar kawalan kita. Kita tidak boleh mengawal benda tu kan. Jadi apa ikhtiar yang kita boleh buat untuk mencegah dan menghalang? Berkumur-kumurlah dengan madu. Kenapa kita kata berkumur? Kerana setiap kali bila kita bangun dari tidur, dalam mulut kita ni ya, air liur kita itu sebenarnya terdapat banyak enzim. Masya Allah, Allah menjadikan manusia itu sebegitu sekali banyak manfaatnya kan. Sampaikan bangun tidur pun, air liur yang di dalam mulut kita tu, walaupun kadang-kadang ada yang kata macam kurang menyenangkan kan waktu bangun pagi itu, tetapi enzim di dalam air liur kita semasa bangun tidur itu adalah banyak manfaatnya. Okey, jadi apa kita perlu buat pagi-pagi sebelum kita gosok gigi dan sebelum kita buat apa-apa, bancuhlah 1 sudu madu di dalam 100 ml air suam. Okey, jangan pakai air panas, air suam. Okey, kerana khasiat madu ni akan hilang apabila suhu air itu melebihi 40 darjah Celsius. So ambil 1 sudu madu, campur dengan 100 ml air suam, kacau dan minum. Kumur-kumur sikit dalam mulut tu, betul telan. Jangan pula rasa macam boleh ke buat macam tu kan? Memang boleh. Itulah yang disarankan dan itulah yang Nabi sarankan pada kita. Okey? Jangan buang enzim tu. Sayang kan? Kita terus gosok gigi terus buang. Jadi gunakan itu untuk kesihatan diri kita sendiri. Bukan orang lain pun kan, untuk kita sendiri. Okey? Right. So bila kita kata ada kebaikan madu ni, ada terlalu banyak madu di pasaran. Okey? Jadi kita kena berhati-hati bagaimana cara untuk kita memilih madu. Okey, kerana di pasaran terlalu banyak madu. Okey, madu grade A lah, grade B lah, grade C lah, yang grade AA plus lah, ada kan semua. Tapi hati-hati kerana kadang-kadang penjual ini hanya meletakkan label itu sahaja, tapi kualiti madu itu sebenarnya tidak dapat dipastikan. Okey, so hari ni kita nak buat sedikit perkongsian dan pembelajaran macam mana kita nak kenal pasti kualiti madu. Okey, basically kan madu ni dia punya kualiti dia bergantung kepada 2 faktor. Yang pertama adalah lokasi sarang madu itulah kan, sarang lebah lokasi sarang lebah itulah di mana. Adakah dia di kawasan pedalaman ataupun adakah dia di kawasan yang iklimnya banyak hujan. Okey, so lokasi dia tu bersih ke, tercemar ke, macam mana ke, itu yang pertama, faktor yang pertama yang mempengaruhi kualiti madu. Yang keduanya adalah jumlah bilangan debunga di dalam madu itu. Okey, so kita kupas satu-satu dulu. Macam mana lokasi ini mempengaruhi kualiti madu. Okey, biasanya kan kawasan lebah ini penternakan lebah ini dia bergantung kepada di mana lokasinya.
Okey, ada sesetengah lebah madu yang diambil daripada sarang yang terletak di kawasan yang banyak menerima taburan hujan. Contohnya macam kita di Malaysia ni, kawasan kita, iklim kita adalah iklim khatulistiwa yang mana panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, Malaysia juga menerima kadar taburan hujan yang tinggi. Jadi kita boleh bayangkan jika madu yang diambil di kawasan yang menerima kawasan yang menerima taburan hujan yang tinggi, jadi kualiti madu itu tidaklah begitu baik. Okey, kerana madu yang baik ataupun madu grade A ni, dia mestilah mengandungi jumlah kandungan air kurang daripada 18%. Okey, ya. Jadi maknanya kalau madu itu diambil di kawasan yang menerima jumlah hujan yang banyak, bermakna madu itu kurang kualitinya. Okey, kalau dia dah lebih daripada 18%, kualitinya sudah kurang. Jadi tu kena hati-hati. Kita nak makan madu, nak ikut sunnah, tapi seboleh-bolehnya kita naklah yang berkhasiat. Tak naklah kita duduk beli madu mahal-mahal, lepas tu kita makan tak ada kesan, kan? Okey. And then madu ni yang mana ya, kalau dia yang lebih air, ya, lebih daripada 18% air, dia akan bersifat acidic. Okey, jadi kalau bersifat acidic masuk ke dalam badan kita ni, badan manusia ni juga kebanyakannya berasid. Okey, sebab kita mengeluarkan macam-macam reaction, okey, dan juga kita punya cara kehidupan kita, jadi menyebabkan badan kita ini berasid. Jadi kalau asid masuk dalam asid, apa jadi, kan? Jadi itu kena hati-hati, ya. Madu yang mengandungi air lebih daripada 18%, dia adalah bersifat acidic. Bila dia bersifat acidic, dia tidak sesuai untuk tubuh badan kita, especially sangat tidak sesuai untuk orang yang ada gastrik. Kerana orang yang ada gastrik ni, perut dia akan mengeluarkan gas, kan? Jadi kalau dia ambil madu yang berasid, akan menjadi bertambah sakit. Jadi berhati-hati, ya. Tak semua nanti tu kan, kadang orang akan salah sangka, akan kata madu ni makanan sunnah, tapi kenapa bila makan jadi bertambah sakit ataupun makan tidak mendatangkan faedah. Jadi berhati-hati, kaji balik, mungkin ada kesilapan kita dalam memilih kualiti madu. Okey, yang keduanya, macam mana kita nak kesan madu ini berasid ataupun tidak? Kita boleh rasalah. Okey, kalau madu yang berasid, dia rasa dia agak masam, dia tak manis tau. Dia rasa dia macam masam-masam. Pernah tak ada yang makan madu kat sini pernah rasa macam kenapa macam masam-masam, itu maksudnya berasid. Berhati-hati, okey. And then madu yang berasid ni biasanya dia tidak tahan lama dan mudah rosak. Okey, and then boleh test juga kalau kita tuang madu tu sikit dan kita campurkan dalam air, dia akan mudah larut dengan air. Itu maknanya kandungan air dia lebih. Jadi air bercampur dengan air, dia akan mudah cair. Itu cara-cara fizikal yang kita boleh kesan madu itu baik, asli ataupun bersifat acidic ataupun tidak. Okey. Right. Yang kedua tadi, kualiti madu ni dipengaruhi oleh bilangan debunga di dalam sarang lebah itu. Okey. Jadi kalau kawasan yang mempunyai lagi banyak bilangan debunganya, maka kualitinya lagi tinggi. Okey. Jadi kalau hati-hatilah kalau madu tualang tu kan, madu tualang tu dia cuma ada satu jenis debunga saja. Jadi kita nak pilih madu, better kita pilih madu yang ada banyak debunga. Okey, tapi masalahnya macam manalah kita ni nak duduk berkawal dekat sarang lebah tu, nak pastikan yang debunganya berapa banyak kat dalam tu kan. Satu hal pula kita nak jadi keluarga lebah, nak jadi mengira debunga yang dibawa dibawa masuk ke dalam sarang tu berapa banyak, kan? Jadi di luar kemampuan kita untuk memastikan kualiti-kualiti tersebut, sebab kebanyakan yang kita dapati di pasaran dah siap-siap di packing, ada kita tak boleh pastikan lokasinya datang daripada mana, bilangan debunganya bagaimana. Kan? Okey, jadi bila madu yang mengandungi dua kualiti tadi, iaitu kualiti lokasi yang baik, yang bersih dan tiada pencemaran, dan juga yang keduanya bilangan debunga yang banyak, biasanya madu yang memiliki dua kualiti ini adalah madu grade A. Tetapi madu grade A ni mahal you all. Madu grade A ni kalau setengah kilo
boleh mencacah sampai 150-200 ringgit. Kan itu belum lagi bergantung pada berapa kos dia menghantar ke Malaysia ni. Jadi lagi tinggi. Okey, jadi madu grade A ni ramai yang tak mampu. Jadi bila tak mampu nak beli madu semahal itu, ramai yang beli madu-madu imitation yang murah. Tapi bila madu imitation ni dia punya khasiat dia tidak mencapai apa yang kita harapkan lah. Okey, orang diabetik pun tak boleh makan, orang gastrik pun berbahaya kan. Itu dia tentang bagaimana kita nak mengenal pasti madu lah. Okey. So satu madu yang Win amalkan yang mempunyai kualiti-kualiti yang Win sebutkan tadi adalah madu ni. Ni madu ni. Kan? Forever Bee Honey. Okey, madu ini dia ni adalah dihasilkan di kawasan yang dua tempat. Dua tempat kita ada menghasilkan madu ni. Yang pertama di kawasan gurun, di kawasan gurun yang mana nama gurun tu Gurun Sonoron. Gurun ini adalah yang ladang lebah yang tertua tau. So gurun ini menerima kandungan hujan yang sangat sedikit. Jadi lebah-lebah madu kita ni diambil daripada ladang lebah yang terletak di gurun. Gurun ni maksudnya kawasan yang tandus gersang kan, yang tak ada banyak air kan. Kualiti madu di situ bagus kerana dia kurang menerima hujan. Jadi kualiti madunya adalah lebih baik kerana kurang kandungan air. Yang kedua, madu Forever ini juga berasal daripada kawasan pergunungan, iaitu kawasan pergunungan. Ini gunung tadi gurun kan, ni pergunungan utara Spain. Kenapa pergunungan utara Spain? Kawasan itu adalah kawasan yang bebas pencemaran, kawasan tinggi yang bersuhunya cantik, yang pencemarannya tidak ada. Jadi di situ mempunyai lebih 6,000 debunga. Banyak kan? Memang di kawasan pergunungan itu ada 6,000, lebih daripada 6,000 debunga. Jadi madu dia adalah madu yang berkualiti kerana dihasilkan di kawasan yang tiada pencemaran dan yang mempunyai bilangan debunga yang sangat tinggi. Madu ini bukan cakap-cakap saja, tapi madu ini telah disahkan di peringkat antarabangsa dan ianya adalah halal dan juga kandungan airnya tidak melebihi 18%. Kandungan madu ni sebenarnya 17%. Jadi cukup baiklah tu. Jadi dia jatuh kepada kategori golongan madu grade A. So tadi kita cakap mana nak cari madu grade A kan? Ni dah jumpa dah depan mata you all. So nak tahu berapa harga madu ni? Madu ni harga dia tidak seperti madu grade A yang we cakap tadi kan, boleh mencecah hingga 150 ke 200 ringgit kan untuk setengah kilo. Tapi madu ini dengan kualiti grade A, harga untuk setengah kilo hanyalah RM86 sahaja. Untuk setengah kilo RM86 sahaja. Itu belum lagi termasuk harga member. Kalau harga member boleh mendapat diskaun sehingga 35%. Itu nak tahu macam mana nak dapat diskaun macam tu, yang tu boleh PM tanya macam mana nak dapat diskaun. Tapi hari ni kita nak ceritakan manfaat madu ini dan bagaimana kita nak memilih madu yang berkualiti. Jangan tertipu ya tipah. Nanti tipah tertipu. Kan? Right. So bukan sahaja kualiti madu ni tadi, kita juga memastikan bila madu ni dah bagus kan, naklah kita pastikan kualiti madu ini tidak tercemar kan. Jadi madu ini sendiri dia punya botol ni dah direka cipta dan telah dipatentkan dan tidak boleh ditiru oleh mana-mana. Yang mana botol dia ini dicipta untuk memelihara kualiti madu di dalamnya. So kalau you all tengok kan, botol madu ni plastik tau. Plastik tau, bukan kaca. Dia botol plastik. Kenapa dia letak dalam botol plastik? Kerana botol ini adalah botol yang Lutsina. Lutsina ni maksudnya dia boleh mengawal madu, memelihara madu di dalam ini daripada dicemari oleh cahaya matahari dan juga menjaga suhunya supaya tidak melebihi 40 darjah Celsius. Jadi dia punya kualiti tidak tercemar. Kan dia punya botol ni pun kedap udara tau. Jadi bila kedap udara dia boleh menghalang madu ini teroksida apabila udara masuk dan mencemarkan madu.
nampak tu. Bukan saja botol dia direka macam ni, kan? Botol dia ni pun ada macam lock macam tu kan? Ada macam lock macam tu. So kita nak tahu dia kedap udara ke tidak. Bila kita tekan macam ni, dan kita tutup, madu tu tak jatuh. Nampak, dia masih di situ. Itu maksudnya botol itu kedap udara. Jadi dia boleh mengawal madu daripada dicemari oleh udara dan mengurangkan kualiti madu tadi. Okey. So bila kita buka kan, okey, baru turun madu tu. Nampak tak kan? Tadi dia naik kat atas ni, sekarang dia dah turun kat situ. And then madu ni pula, reka bentuk botol dia ni pun dia cipta, nampak moncong dia ni kecil je. Bukan macam botol-botol kaca yang biasa kita tengok madu dia jual tu, botolnya moncongnya besar kan, macam botol kicap tu. Yang itu akan memudahkan kemasukan udara. Yang dalam udara kan ada kandungan air kan. Udara masuk dalam tu, jadi akan menyebabkan kita punya madu ini dicemari oleh kandungan air dalam udara. Jadi sebab tu botol kita pun moncong dia kecil je, supaya boleh mengawal kemasukan udara dan juga pencemaran oleh udara di dalam air. Macam tu kan. And then dia punya moncong ni pun kecil, dia anti tumpah. Anti tumpah. Bila kita tuang tu dalam sudu tu, dia tidak meleleh-leleh. Kalau madu separuh-separuh kan kita tuang yang botol moncong besar tu kan, meleleh-leleh habis kan. Habis botol-botol tu semua kan. Yang ini dia anti meleleh. Bila kita tuang tu dengan moncong dia yang kecil macam ni, kita angkat je macam tu, dia dah terus tak meleleh lagi dah. Okay. And then botol dia ni pun duduknya botol kaca. Jadi senang kita nak bawa ke mana-mana, tak payah risau kalau kita nak pergi travel around the world. Boleh aja bawa ni ke mana-mana, ke dalam beg anda. Senang untuk nak minum begitu saja. Okay. Alright. So kita dah cerita pasal kelebihan madu tadi dan harga madu, cara pilih madu, kelebihan botol madu ni dan juga segala-galanya tentang madu lah yang kita dah belajar. Okay. Alright. So pentingnya madu ni sebenarnya dia ini adalah boleh meningkatkan imuniti kita. Okay. Imuniti ni maksudnya adalah macam antibiotik lah. Kita kalau antibody imuniti badan kita kuat, insya-Allah kita dapat menepis segala jenis penyakit. Okay. And then madu juga adalah satu ejen antibakteria, antivirus, antioksidan. Antioksidan ni boleh meningkatkan daya ingatan kita tau. So barang siapa yang selalu lupa-lupa tu kan, banyak makan semut, termakan semut kan, amalkan makan madu, insya-Allah akan membantu menguatkan daya ingatan kita. Okay. Dan madu ni juga boleh menstabilkan kandungan gula dalam darah, bermakna selamat untuk dimakan oleh pesakit-pesakit diabetik. Selain itu dia juga boleh digunakan untuk mencuci luka di hospital. Biasanya kalau ada pesakit diabetik yang luka sangat mengerikan tu kan, kita boleh cuci dengan madu ni. Ada kita punya ada pernah testimoni diberikan pada kita yang mana dia mencuci luka diabetik maknya menggunakan madu ni, alhamdulillah bertambah baik. Okay. And then madu ni juga dia mengandungi flavonoid, yang mana flavonoid ini adalah satu ejen untuk mengurangkan risiko sakit jantung dan juga kanser. Okey, dalam badan kita ni ada banyak radikal bebas. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan kita yang serba moden ini, kehidupan kita terdedah dengan pencemaran. Okey, terdedah dengan radikal-radikal daripada alat-alat peralatan elektrik, daripada telefon kan. Kita tak boleh lengang dengan telefon sekarang ni, tidur pun letak telefon kat sebelah kita kan. Jadi sebenarnya itu akan membebaskan radikal bebas dan akan menyebabkan banyaknya bilangan radikal-radikal bebas dalam badan kita lah. Okey. So bila radikal bebas ini tinggi di dalam badan kita dan tidak dikawal, itu akan menyebabkan risiko kanser. Kerana kita kena ingat ya, setiap kita manusia ini lahir dengan sel kanser. Sedia ada dah, tapi sel itu tidak aktif. Jadi bila terlalu banyak radikal bebas yang masuk ke dalam badan kita oleh kerana pemakanan kita dan cara hidup kita, itu secara tidak langsung akan mengaktifkan sel kanser di dalam badan kita yang tengah tidur tadi. Jadi kita perlulah berusaha untuk mencegahnya. Okey. So jangan lupa amalkan madu ini kerana Nabi dah pesan tentang kebaikan-kebaikannya. Insya-Allah kita tidak akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit berbahaya sekiranya kita memakan madu 3 kali dalam sebulan. Tapi apalah salahnya kan kalau kita dah ada madu yang begini cantik dengan harganya yang berpatutan, why not kita makan hari-hari? Kan, supaya lebih sihat dan lebih cegas lagi. Okay, alright. So itu saja yang kita nak kongsikan hari ini tentang madu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye.